رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini dalam sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memberi kesempatan pada kita untuk berada dalam kuliah khas online pada pagi ini di bawah tajuk Kisah Perjuangan dan Pimpinan Para Sahabat selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah perjuangan dan pimpinan para sahabat selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis kita pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ditaja oleh grup infak Masjid Darsa 18. Kita doakan insya-Allah mudah-mudahan para penaja kita sentiasa beriringan hidup mereka dengan taufik dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan mereka semua dalam petunjuk dan diakhirkan dengan tutupan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Islam ialah agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Tidak ada nikmat yang paling besar melainkan dikurniakan kita, dilahirkan kita sebagai seorang Islam dan dipilih kita untuk mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam ialah ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat kita untuk menyelamatkan kita semua daripada azab Allah yang maha pedih di hari akhirat nanti. Maka di atas nikmat yang kita perolehi ini, maka wajar kita sedar bahwasanya tidak akan sampai Islam kepada kita
pada hari ini tanpa perjuangan yang telah pun dilagang oleh insan yang mulia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilanjutkan oleh generasi sahabat, kemudian dilanjutkan oleh generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sehinggalah sampai kepada kita pada hari ini. Dan Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam perjuangannya, umat Islam dalam perjuangan mereka ialah untuk memastikan Islam akan sampai kepada generasi yang terakhir sehinggalah dunia kiamat. Maka proses perjalanan membawa akidah Islam ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukanlah sesuatu yang mudah. Generasi yang terdahulu mereka terpaksa mempertaruhkan nyawa, mengorbankan segala-galanya untuk Islam sampai kepada kita pada hari ini. Maka kita pada hari ini wajib dan wajar pula untuk berjuang untuk menyampaikan Islam untuk generasi lepas kita pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tugas itu tak pernah berhenti dan tak akan berhenti selagi mana ada seorang Islam di hujung akhir zaman ini. Selagi mana ada orang Islam, selagi itulah perjuangan tak pernah tamat dan tak pernah habis. Hari ini grup infak Masjid Darsa mengetengahkan satu tajuk, iaitu kisah perjuangan dan pimpinan para sahabat selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ialah untuk menjadikan kita yang berada dalam majlis ilmu pada pagi ini mendapat input, pengajaran, pedoman untuk meneruskan perjuangan yang mendatang pula. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada saat-saat Nabi nak wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajar para sahabat sejak daripada Nabi memulakan dakwahnya. Nabi telah mengajar erti perjuangan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sebagai contoh, pada hari ataupun era Mekah, Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berdakwah daripada hari ke hari, sehari ke sehari, sampai masuk bulan ke bulan, tahun demi tahun, mengajak manusia kepada Islam. Nabi SAW melakukan kerja ini tanpa Nabi mengharapkan apa-apa daripada sesiapa. Tapi yang Nabi harapkan ialah umat ini dapat diselamatkan daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di atas perjuangan dakwah Nabi SAW itu, maka Nabi siang dan malam, pagi dan petang tak pernah jemu dan letih untuk mengajak orang kepada Islam, untuk mengajak orang memasuki agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi ajak pula tak mengira siapa, hang kaya ke, hang miskin ke, hang hamba ke, hang merdeka ke, semua dia ajak sama untuk mengecapi nikmat bahagia di negeri akhirat esok, iaitu dengan memeluk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Nabi duk ajak orang berdakwah kepada Islam, dalam Nabi duk ajak manusia kepada Islam untuk masuk Islam, maka ada yang menerima dan tak kurang juga banyak yang menolak. Cumanya yang menerima ialah di kalangan orang-orang grassroots, orang-orang bawahan
iaitu mereka yang tak ada kelas dalam masyarakat, khususnya mereka yang dipanggil dengan golongan mustad'afin, orang-orang yang lemah di kalangan hamba-hamba. Itu yang banyaknya. Tapi golongan bangsawan Quraisy menolak mentah-mentah ajakan Nabi untuk masuk Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka cara yang mereka buat untuk menghalang orang masuk Islam ialah melalui kekerasan. Kalau yang masuk Islam itu hamba-hamba mereka, maka hamba-hamba ini akan disiksa. Sebagai contoh, keluarga Yasir. Keluarga Yasir ni yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu anaknya Ammar, isterinya Sumayyah. Keluarga ni dah masuk Islam, tetapi tuan kepada mereka menghalang dan ingin mengeluarkan mereka daripada Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka dibuatlah penyiksaan ke atas mereka. Ketiga-tiga orang ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, diikat di tengah-tengah padang pasir dengan tanpa diberi makan dan minum. Bayangkan dahaga, bayangkan kelaparan mereka, didera di tengah-tengah panas yang terik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuma Nabi kita SAW mampu untuk lalu dan menyabarkan mereka. Bila lalu Nabi kata, sabran ya ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, kerana tempat tinggal kamu, kalau kamu sabar, tempat tinggal kamu ialah syurga. Itu saja yang Nabi kita mampu buat. Lebih daripada tu Nabi tak mampu nak buat. Islam masih lemah, masih belum ada kekuatan. Maka ketika mana mereka tak mau keluar juga daripada Islam, maka ancaman meningkat, iaitu kalau hampa tak mau keluar juga daripada Islam, hampa akan disiksa lebih lagi, lebih daripada yang ada sekarang, iaitu hampa akan mati, mau mati. Tapi pilihan mereka ialah mati. Sumayyah dilentangkan di atas pasir yang membakar. Sayyidina Muhammad diletakkan tombak di kemaluan dia. Hang tengok, kalau hang kekal nak kekal di atas agama Muhammad, hang ni akan menjolok, menikam ke dalam kemaluan kamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi Sumayyah pilih mati, maka matilah dia di hujung tombak dengan dirojoh masuk, kalau orang kata lah, ke dalam kemaluannya, dan dia mati. Dialah syuhada pertama dalam Islam. Maknanya orang perempuan Allah muliakan mereka, walaupun sepanjang zaman yang gugur ialah golongan syuhada di kalangan orang lelaki, tapi syuhada pertama ialah wanita, orang perempuan. Barulah suami dia Yasir. Yasir ni diikat di sebelah kanan dia tali kepada kuda yang di sebelah kanan, dan diikat kaki kepada kuda di sebelah kiri. Maka dua ekor kuda ni direpah daripada arah yang berasingan. Apa jadi? Maka terkoyaklah badan Yasir. Pilihannya mati juga. Jadi subhanallah, Sayyidina Muhammad itulah yang dikatakan mereka memperjuangkan Islam, mempertahankan Islam, Sayyidina Muhammad. Dan mereka tak sempat melihat Islam bangun akhirnya sebagai kuasa besar dunia. Mereka yang pertama.
Sehingga Islam merintah dunia selepas itu, yang berdiri sebelumnya negara Islam di Madinah, mereka tak sempat tengok. Mereka terkorban di awal mempertahankan Islam. Maka begitulah perjuangan Islam pada zaman berzaman, penuh dengan semangat dalam perjuangan. Sebagai contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam perang Mu'tah. Perang Mu'tah ni perang Islam dengan Rum, kuasa besar dunia ketika itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika mana Sayyidina Hamzah radhiyallahu, Allahumma salli ala Sayyidina, bukan, Ja'far bin Abi Talib, pak saudara Rasulullah. Ja'far ni ditetak tangannya di sebelah kiri, tangan yang pegang panji-panji Sayyidina Muhammad, putus tangan belah kiri. Dia pegang panji-panji dengan sebelah tangan yang sebelah kanan, dia tetak lagi belah kanan, putus kedua-dua tangan, tapi masih lagi pegang panji-panji Islam dengan saki-baki pemeluk yang ada. Sehingga Allahumma salli Muhammad tak lagi terlepas panji-panji, mai daripada depan, tikam. Sehinggalah tikaman itu Muhammad Sayyidina Muhammad tak kurang daripada 70 tikaman baru dia rebah. Ketika itu barulah panji-panji disambut oleh Abdullah bin Rawaha ala Sayyidina Muhammad. Ya, akhirnya subhanallah, itulah sejarah perjuangan Islam, sejarah yang telah dicipta dan rekodkan, ditulis dengan tinta emas. Betapa hebatnya pejuang-pejuang Islam yang memperjuangkan Islam. Sehingga menarik perhatian kita. Bila perang tu tamat, Sayyidina Sayyidina Muhammad, maka orang pun cari kok ada lagi yang masih hidup. Tengok-tengok, bila sampai kepada Ja'far, masih hidup, tak mati lagi. Sayyidina tak mati lagi. Ketika tu orang cepat-cepat kata, wa mahya. Nak bila nak bagi minum, apa dia kata? Sayyidina Muhammad, dia kata, inni shaim, aku berpuasa. Bayangkan, dalam medan perang mereka berpuasa. Kekuatan mereka ialah taat pada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah sejarahnya. Jadi begitulah juga sejarah awal seperti Hamzah. Saudara Hamzah radhiyallahu taala anhu yang telah pun ditombak oleh Wahsy, yang diupah oleh Hindun, isteri kepada Abu Sufyan. Jadi Wahsy ni dicari peluang nak membunuh Sayyidina Hamzah. Jadi akhirnya dia tombak, dia seorang penembak yang tepat, dia seorang penombak yang tepat. Kalau hari ni sniper kan, jadi dia seorang, jadi dia dibunuh dengan cara sniper. Jadi dia duk perang, jadi sniper ni, kalau sniper ni dia tembak tepat, pam, itu satu orang yang duk atas kapal, duk dalam apa ni, kapal duk atas kebai. Masalah saya satu orang penembak tepat, penembak curi, masalah Sayyidina Muhammad, dia aim bagi betul, pang, gitu. Jadi itulah cara yang diterima oleh Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala. Jadi ditombak oleh Wahsy. Akhirnya bila mana dia mati syahid, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, langsung dia bergelar dengan Sayyidus Syuhada. Orang-orang yang mati syahid, Hamzah lah, Sayyidina Hamzah lah, ialah penghulu orang-orang syahid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan ketika mana perang dah pun tamat, Hindun cari Hamzah ala Sayyidina Muhammad. Tengok-tengok, memang sungguh dia telah pun syahid. Hindun ni dia belah dada Hamzah tu. Maknanya yang telah mati dia belah dada. Bayangkan kewajaan atau dendam Hindun ni Sayyidina Muhammad.
Jadi bila dia belah, dia punya geram tu, dia ambil jantung ni, dia hiris jantung, dia nak makan jantung tu. Bayangkan dendam kusumat. Sebab dalam perang Badar, kalau tak salah ingat, abang ataupun adik dia dibunuh, ditikam oleh Sayyidina Hamzah dalam perang Badar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi Tuhan tak izin, dia tak boleh telan jantung Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anha. Tapi Tuhan nak kebaikan kepada Hindun dan juga suaminya Abu Sufyan. Mereka Islam akhirnya. Itu pilihan Allah. Jadi mereka Islam masalah dengan cara macam mana? Dengan cara ketika Nabi SAW dalam pembukaan Mekah, Nabi kata siapa bersembunyi dalam Masjidil Haram, dia selamat. Siapa bersembunyi dalam rumah dia selamat. Siapa bersembunyi dalam rumah Abu Sufyan, dia selamat. Abu Sufyan kata, dalam rumah aku pun kalau bersembunyi selamat. Aku ni ada tempat juga di hati Muhammad tu. Itu menyebabkan jiwanya luluh. Akhirnya datang untuk masuk Islam, untuk mengucapkan 2 kalimah syahadah. Subhanallah, tu pilihan Allah. Musuh-musuh Islam bertukar menjadi Islam dengan taufik dan hidayah yang Tuhan bagi pada siapa yang nak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan subhanallah, dan jasa Abu Sufyan ialah dapat mendirikan sebuah khilafah, iaitu khilafah Bani Umayyah, yang bertempat yang berpusat di Syam, di Dimashq. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi begitulah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala terhadap generasi awal Islam. Sehinggalah perjuangan, peperangan yang dilalui satu demi satu, sampailah Islam berjaya mendirikan negaranya sendiri, daulahnya sendiri, iaitu di Al-Madinah Al-Munawwarah. Habis mana semua kuasa-kuasa yang berada, yang menentang Islam, semuanya habis, hilang daripada muka bumi. Maka Islam bermula daripada situ, membina kekuatan sehingga Islam menjadi kuasa besar dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Islam baru jatuh pada tahun 1924 di Turki. Baru jatuh Kita dah nak masuklah 2 tahun lagi, 2024. Berarti lagi 2 tahun genap 100 tahun jatuhnya Islam daripada persada kekuasaan dunia. Ini dah nak balik jatuh tak sampai 100 tahun dah nak balik. Tadi saya tengok dalam video Putin bercakap dengan tegas, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu ketegasan dia terhadap sikapnya terhadap Israel, Yahudi. Sahabat Sayyidina Muhammad, dia kata mission Yahudi ni memang daripada dulu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sentiasa membuat kekacauan dalam bulan puasa ketika nak umat Islam nak sambut Hari Raya Aidil Fitri. Tegas ucapan dia. Dan subhanallah, dan saya tengok tu baca bila berlaku isu perang di Rusia ni, masalah Sayyidina Muhammad, beberapa orang menteri Rusia masuk Islam. Dan malam masuk Islam langsung pergi Mekah. Dulu kafir, Islam, salah Sayyidina Muhammad. Dan subhanallah, umat Islam menyokong Rusia dalam isu Ukraine, salah Sayyidina Muhammad. Tapi umat Islam kena lalui resiko menyokong Rusia. Terlebih-lebih lagi umat Islam yang duduk dalam Ukraine ditangkap beramai-ramai, salah Sayyidina Muhammad. Orang-orang Islam ni dah menyokong Rusia, mereka tak sokong Ukraine. Mana dapat ditangkap, salah Sayyidina Muhammad, dia korek lubang besar, dia lempak dalam lubang, dia tembak, pam, mati mereka, mati syahid. Dan subhanallah, salah Sayyidina Muhammad, maka begitu juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka begitulah
perjuangan yang telah dilalui oleh generasi yang terdahulu, sehinggalah pada saat Nabi nak wafat, Nabi bangkitkan satu kekuatan ketenteraan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni dia anak kepada Zaid bin Harisah, sahabat Sayyidina Muhammad. Zaid bin Harisah ialah anak angkat Rasulullah, panglima perang, kahwin dengan Asma binti Abi Bakrin, sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Asma ni siapa? Asma ni anak Sayyidina Abu Bakar, yang pada ketika Nabi nak hijrah, sahabat Sayyidina Muhammad dialah yang naik hantar bekalan atas bukit tu. Baru ni pergi Mekah, Rasulullah teringin naik bukit Jabathur, tempat Nabi bersembunyi dalam perang. Dan ketika Nabi nak hijrah, saya tak sanggup naik sebab tua. Dulu waktu muda, kalau Ustaz ajak waktu muda, naik insyaAllah. Pergi ajak ketika tua tak mampu lah. Tapi hebat sahabat Sayyidina Muhammad, orang-orang India tua mampu naik, sebab nak rasai Nabi naik ke atas gunung tu. Jadi Asma ni sahabat Sayyidina Muhammad, dia naik pagi sekali, dia naik petang sekali hantar makanan, sedangkan dia mengandung 9 bulan. Asma ni lah bila balik daripada hantar makan, Abu Jahal tanya, mana ayah hang, mana Muhammad? Mulut kunci, tak bagi tahu. Mana ayah hang, mana Muhammad? Mulut kunci. Dia tahu cakap, pang, kena penyempak Abu Jahal. Jatuh sahabat Sayyidina Muhammad, tercabut subang dia. Tu generasi Islam. Mulut sama sekali tak bagi tahu. Jadi subhanallah, daripada Asma ni kahwin dengan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah tu ketua ialah panglima perang Islam. Gabung dua ni, lahirlah Usamah bin Zaid. Mana nak jadi orang hebat, mesti mak ayah hebat juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Usamah ni ketika tu umur 17 tahun. Budak muda yang umur 17, Nabi kata, hang pimpin tentera perang dengan Rum. Akhirnya subhanallah, sallallahu Sayyidina Muhammad, maka di bawahnya ialah sahabat-sahabat yang besar-besar, hak tua-tua. Dia budak muda umur 17 tahun memimpin tentera. Maka Nabi pun lepas tentera tu pergi ke Rum. Rum tu Amerika hari ni lah, sallallahu Sayyidina Muhammad. Dalam perjalanan mereka nak pergi ke Rum tu, sallallahu Sayyidina Muhammad, tiba-tiba datang perkhabaran Nabi kita wafat. Nabi kita wafat. Dengar Nabi wafat, berhenti tengah jalan. Berhenti tengah jalan, bukan Allahumma salli ala sayyidina, bukan tak mau pirah, tapi mereka faham konsep kepimpinan, kepatuhan kepada pimpinan. Jadi lepas tunggu siapa yang akan dilantik jadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu Sayyidina Abu Bakar lepas dia mengganti Rasulullah jadi khalifah ganti Rasulullah, tindakan pertama dia sebagai khalifah ialah meneruskan tentera yang dihantar oleh Rasulullah ke Rum sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan para sahabat lain kata, takkan nak hantar kot, ni Nabi baru wafat. Kalau kita kata bagi panggil balik dulu Madinah makam Rasulullah dulu ke, dah perjuangan, dia faham perjuangan. Sayyidina Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ni tak pandai ni, balik dulu, Nabi baru wafat, dah sedih kita ni kan, dah terus ke Rum. Para sahabat tak kurang pula, yang kata Abu Bakar, takkan nak lepas tentera pergi kot, Nabi baru wafat. Tak kata Sayyidina Abu Bakar terus, walaupun dia lembut tapi dia tegas, dia faham, dia menghayati perjuangan Rasulullah, dia tahu apa nak buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila pi perang dengan Rum, menang. Jadi bila menang, tahu tak, waktu Rasulullah wafat tu, tak kurang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak kurang di kalangan orang-orang kabilah Quraisy kata, sallallahu Sayyidina Muhammad,
Mereka nak tengok macam mana tentera ni nak menang ke nak kalah. Pi tengok menang. Mereka ni cadangnya bila Nabi wafat, mereka nak bangkit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak bangkit. Tengok menang, tarik diri, serot, tak berani lawan dengan roh pemenangan kita, tak ada apa. Nampak tak? Itu politik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Sayyidina Muhammad. Lepas tu pula sana sini orang dah mula keluar dari Islam, dia panggil murtad. Sana murtad, dah Nabi wafat. Ketika itu masalah Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar melancarkan perang orang-orang yang keluar dari Islam. Sebab pegang dengan Nabi kata, man baddala dinahu faqtulhu. Siapa tukar agamanya, bunuh. Pegang. Hantar pula tentera sana sini, suruh pelusuk negara Islam, orang murtad dihantar. Perangi orang murtad. Pada ketika itu apa jadi? Kalah orang-orang murtad. Maknanya tentera Islam kuat, negara Islam memiliki tentera yang kuat. Dalam waktu sama masalah Sayyidina Muhammad dengar, lepas tu pula ada pula yang tak mau keluar zakat dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika tu Sayyidina Abu Bakar kata, lah ni kita angkat tentera pula perang orang yang tak mau keluarkan zakat. Mana hantar tentera paksa keluar zakat, seperti mana mereka telah pernah keluarkan zaman Rasulullah, kena keluar di zaman aku jadi khalifah. Ketika tu Sayyidina Umar kata, hai Abu Bakar, lepas tu tak keluar zakat je, tapi lepas semayang. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar, boleh pisahkah di antara semayang dan zakat? Dalam Quran bila mana Allah suruh semayang, Allah suruh keluarkan zakat. Aqimus salah wa atuz zakah. Kemah pendirian Sayyidina Abu Bakar. Sampai Sayyidina Umar yang tegas tu pun kena betul. Dan kata Sayyidina Umar, aku tak pernah tengok seseorang yang seperti tegas dengan hukum Islam dan hukum Allah lebih daripada Sayyidina Abu Bakar. Walaupun dia lembut, tapi dia tegas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Maka itulah kisah-kisah perjuangan yang dilalui oleh generasi sahabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selepas Nabi kita wafat, ada seorang sahabat pada zaman dia umurnya panjang sampai menapasi zaman Sayyidina Muawiyah dan masuk zaman Yazid bin Muawiyah. Khulafa ar-Rasyidin ni merintah sampai 30 tahun. Zaman Sayyidina Abu Bakar sampai zaman Sayyidina Ali 30 tahun. Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berlaku peristiwa krisis dalam umat Islam. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, krisis ni sebenarnya berlaku sebab daripada doa Nabi juga. Nabi kita minta pada Allah 3 permintaan. Yang pertama, Nabi minta umatnya tidak mati kelaparan, Allah kabul. Yang kedua, Nabi minta umatnya tak mati tenggelam, Allah kabul. Yang ketiga, Nabi minta umatnya tak berpecah, Nabi minta umatnya tak berpecah. Itu yang Allah tak kabul. Kalau kita kata, macam mana Nabi minta Allah kabul tu ramai orang yang mati kelaparan, salah Sayyidina Muhammad? Ya, tapi setengah tempat ya, satu dunia tak. Yang Nabi minta tak mati kelaparan seluruh dunia, seluruh alam. Tu mati tenggelam, ya, setengah tempat je, bukan satu alam. Macam peristiwa zaman Nabi Allah Nuh, Allah kabul. Tapi untuk umat Islam tak berpecah, Allah tak kabul. Makna berpecah mesti berlaku. Contohlah orang buat surau. Nak buat surau ni kutip duit, merempas pulas, buat keluar borang, cari duit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cari sumbangan nak buat surau. Bila surau dah siap, mula klik patient. Memang umat Muhammad ni dia akan berlaku krisis. Orang Melayu pecah dua. Dah bukan pecah dua, berapa parti lah insya-Allah ni. Soalan Sayyidina Muhammad. Bersatulah, lepas berjuanglah. Ni hak baru-baru lah. Soalan Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Tapi sampai satu masa umat Islam akan bersatu balik.
zaman Imam Mahdi alaihi salam itu akan bersatu balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi bersatu tu lepas perang juga. Zaman Imam Mahdi ialah zaman perang. Perang sebab orang tak boleh terima kata dia Imam Mahdi. Takkan Mahdi kot. Nama dia bukan semata-mata, nama dia bukan Muhammad bin Abdullah. Dalam hadis, namaku ialah nama dia, namaku, nama ayahnya, nama ayahku. Dalam hadis, orang pun sebut Muhammad bin Abdullah. Kalau Muhammad Syarif, Muhammad juga. Muhammad Ridwan, Muhammad juga. Muhammad Najmuddin, Muhammad juga. Adakah Muhammad semata-mata Muhammad? Sulhi Muhammad. Muhammad Sulhi. Banyaklah Muhammad. Abdullah, bukan semesti bin Abdullah. Siapa saja ayah kita semua Abdullah. Itu isu dia. Takkan hang kot Mahdi. Sebab dia bukan daripada yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi akhirnya zaman itu fitnah pada ulama. Ulama lah yang menentang dia. Umat Islam lah yang menentang dia. Tapi perang dengan dia semua kalah. Akhirnya dia sentiasa menang. Lepas tu barulah orang kata Mahdi ya. Betul tak kalah. Lepas daripada tu barulah umat Islam bersatu. Jadi tuan-tuan, subhanallah, sampailah pada zaman Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah Musa Sayyidina Muhammad, dia anak pada dia anak pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Abi Sufyan hak masuk Islam, hak suami isteri yang masuk Islam tu, Abu Sufyan dengan Hindun. Anak Abu Sufyan yang namanya Muawiyah. Dan Sayyidina Muawiyah ni orang hebat juga. Hebatnya sebab dia penulis wahyu. Turun wahyu, dia yang tulis. Jadi jasa Sayyidina Muawiyah ni besar. Sampai lepas tu jadi Mashaf Uthmani. Tapi berpunca daripada penulis wahyu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pula bertelingkah dengan Sayyidina Ali. Telingkah tak mana? Sayyidina Ali nak mengekalkan pusat pentadbiran Islam di Madinah. Sayyidina Muawiyah kata, saya nak tukar pergi di Dimashq. Sebab dia kata tani sesuainya pasal apa? Masalah Sayyidina Muhammad. Sebab negara Islam dah luas, dia kena center. Kalau Mekah kalau Madinah hujung, dia kena tengah-tengah. Macam KL kan, KL duduk tengah kan. Itulah pendapat Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Ali kata tak boleh, dia kena tempat Madinah juga, tempat Rasulullah juga, tempat tani kita bermula, tanilah berakhir. Salah Sayyidina Muawiyah. Di sini ada makam Nabi kita. Kata Muawiyah, tak boleh. Jadi dia akan mempertahankan boleh tak boleh itu perang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila perang tu nama perang tu perang apa? Perang Siffin. Perang Siffin nama perang tu. Sayyidina Ali ni tentera ada. Sahabat ada belah Sayyidina Ali. Dan tak kurang juga sahabat ada berada bersama dengan Sayyidina Muawiyah. Taib. Dalam isu ni isu apa? Isu ijtihadi. Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, mereka sahabat, mereka udul, mereka adil, mereka ada autoriti untuk berijtihad. Jadi perang tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau salah dapat tu satu pahala, kalau betul dapat dua pahala. Satu pahala betul, satu pahala ijtihad. Jadi kesimpulannya semua betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana dah ramai dah umat Islam terkorban mempertahankan prinsip kami betul, hanya kata kami betul, akhirnya pihak Sayyidina Muawiyah nampak tak boleh pi, kekuatan kumpulan Sayyidina Ali lebih kuat. Ketika tu
tentera di belah Sayyidina Muawiyah menjulang Al-Quran di hujung tombak. Mana mai kita bersatu dengan Al-Quran. Belah Sayyidina Ali, kita kata, oh Quran, ajak bersatu dengan Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima nak berdamai. Belah Sayyidina Ali, hantar wakil. Belah Sayyidina Muawiyah, hantar wakil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Pada ketika itu, dua wakil ni, dua pihak yang mewakili pihak mereka masing-masing ni buat keputusan masalah Sayyidina Muhammad. Dan ni macam ni, kena buat turun dua-dua daripada mansab kepimpinan, nanti orang baru. Jadi akhirnya bersetuju dua pihak masalah Sayyidina Muhammad untuk menurun pihak Sayyidina Ali, menurunkan Sayyidina Ali, pihak Sayyidina Muawiyah, menurunkan Sayyidina Muawiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cumanya politik tu yang katakan hebat. Siapa nak buat turun siapa dulu? Kata belah Sayyidina Muawiyah, hang buat turun Sayyidina Ali dulu. Dia pun pada ketika tu masalah Sayyidina Muhammad lagi cakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beritahu keputusan perbincangan al-masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu kita nak turunkan kedua-dua mereka, Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah, kita kena buat turun mereka. Jadi kata sebelah Sayyidina Muawiyah, hang buat turun Sayyidina Ali dulu. Dia pun Assalamualaikum, betul, bagi salam masalah Sayyidina Muhammad. Dengan ini saya menurunkan Sayyidina Ali daripada tampuk kepimpinan. Jadi Sayyidina Ali pun redha lah. Bila naik wakil Sayyidina Muawiyah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia pun bangkit. Dia kata, kita dah melihat bahawa Sayyidina Ali dah diturunkan. Dengan itu saya mengangkat Sayyidina Muawiyah. Perang, nak perang pula, nak keli pula lah. Saya kata, cukup, tak apa, saya turun. Umat Islam jangan lagi tumpahkan darah mereka. Tu yang Sayyidina Muawiyah boleh bangkit dan mendirikan khilafah Bani Umayyah salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, dan dia dalam perkara ni masalah Sayyidina Muhammad, dia kata dia betul, dia mesti menang. Jadi akhirnya masalah Sayyidina Muhammad, akhirnya subhanallah, maka dia meneruskan legasi pembentukan kerajaan baru, iaitu Bani Umayyah masalah Sayyidina Muhammad. Dia hebat, dia memperkenalkan pendekatan baru dalam pemerintahan yang tak pernah ada sebelum tu. Mana dia membina. Jadi maknanya Islam naik lagi. Faham tak? Islam naik lagi, dia bawa lagi Islam ke mercu ketinggian ada Sayyidina Muhammad. Cumanya lepas daripada dia wafat, jadi dia sebelum wafat, sebelum meninggal Sayyidina Muawiyah, siapa nak meneruskan kerja ni? Ada buat dah ni daripada dia, anak dia. Orang lain tak faham pembawakan dia, anak dia faham cara dia. Tapi anak dia ni budak-muda, Sallallahu Sayyidina Muhammad, muda-muda ni suka yoya sana, yoya sini, Sallallahu Samad. Dan pada kebanyakan para sahabat yang besar-besar yang ada ketika tu tak boleh terima Yazid bin Muawiyah. Orang lain kan boleh terima, tapi Yazid tu tak boleh. Budak-muda yoya, jadi pemimpin macam mana? Sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi yang menolak kepimpinan Yazid pada ketika itu ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ingat tak? Abdullah ibn Zubair, dia tolak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abdullah bin Zubair ni, saya betulkan, saya silap. Jadi Az-Zubair ibn Al-Awwam lah yang kahwin dengan Asma. Saya silap tadi. Jadi kalau tadi tu saya sebut apa? Zaid bin Harisah. Jadi yang kahwin dengan Asma ni ialah masalah Sayyidina Muhammad ialah Abdullah bin Zubair.
Jadi ayahnya Az-Zubair ibn Al-Awwam itulah panglima perang Islam yang kahwin dengan Asma. Jadi waktu tu dia menentang. Mana dia menentang pelantikan. Dia tak diterima. Dia tak berbai'ah dengan Yazid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada ketika itu Abdullah bin Zubair ni masalah sayyidina Muhammad, dia tanya mak dia Asma, pandangan mak macam mana? Saya ni tak boleh terima Yazid. Masalah sayyidina Muhammad, pandangan mak macam mana? Pasal apa tak boleh terima Yazid? Sebab kita satu alasan dia. Kalau macam tu hang yakin hang duk pihak benar. Ya mak. Kalau hang yakin hang duk di pihak benar, hang terus. Mak kalau kita jangan lawan kerajaan ni, mati lah oi. Tapi mak dia kata kalau hang yakin hang duk atas kebenaran, hang ni benar, hang terus. Tu mak tu. Akhirnya subhanallah dikejar oleh Yazid. Ketika tu bila berlaku perang antara dia dan Yazid bin Muawiyah, bersembunyi dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad masuk waktu semayang, masjid ketika tu kosong. Macam Covid baru ni, tak ada orang semayang sebab perang. Tapi setiap kali masuk waktu semayang, dengar azan daripada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lepas tu dikejar pula pergi ke Mekah, bersembunyi dalam Masjidil Haram. Tentera Yazid lontarkan minjanik, terbih lastik yang masalah yang berbatu besar, runtuh Kaabah. Batu-batu besar ni masalah Sayyidina Muhammad lintas kat dia, lintas tepi tengah, lintas di tepi dia. Di tengah semayang khusyuk, batu tu zoom, baju ni kira berkibar. Salah Sayyidina Muhammad, tapi tetap semayang. Jadi itu konflik-konflik yang berlaku dalam mempertahankan kebenaran. Jadi subhanallah, salah Sayyidina Muhammad. Jadi cukuplah kuliah pada pagi ini masalah Sayyidina Muhammad untuk menjadi pembuka bicara, ataupun masalah Sayyidina Muhammad muqaddimah kepada pengetahuan yang selanjutnya terhadap isu-isu perjuangan dan kepimpinan para sahabat selepas Nabi kita wafat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Terima kasih kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Guru infak Masjid Darsa 18 di atas tajaan mereka pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melampangkan hidup mereka dan diberkati, dijauhkan daripada musibah, bala dunia, bala akhirat. Jadikan anak cucu mereka orang yang baik-baik, orang soleh-soleh yang dapat membela agama pada hari depan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.